Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pertama dan selamanya, marilah kita mengucapkan syukur banyak-banyak kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita nafas, dan masih memberi kita peluang untuk kita sama-sama solat berjemaah, solat maghrib secara berjemaah di tempat azan diazankan. Dan seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya selawat serta salam kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan doa kemaafan, keampunan kita tujukan kepada ayah ibu kita, kepada para guru kita, kepada keluarga kita dan jiran tetangga kita, serta seluruh umat Islam di seluruh alam, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ialah malam pertemuan ketiga kita pada membincangkan berkenaan dengan suratul Kahfi. Dan kita akan membincangkan tafsir suratul Kahfi berpandukan tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. InsyaAllah kita akan bacakan dalam 5 ayat ataupun 6 ayat yang kita akan go through pada malam ini, insyaAllah, jika diberi kesempatan. Selepas itu kita akan bacakan dia punya terjemahan, dan kita akan tengok apa yang Buya Hamka tafsirkan dalam tafsir Al-Azhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut lepas kita baca, insya-Allah sama-sama kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah membaca sebanyak 6 ayat pada awal suratul Kahfi. Walaupun tidak mencapai 10 ayat, yang biasanya kita lihat siapa yang baca 10 ayat ni dia akan darjat. Akan tetapi ada satu riwayat daripada Imam Tirmizi, hadis sahih Imam Tirmizi, hadis nombor 2811, sesiapa man qara'a thalatha ayatin min awalil kahfi usib dajjal. Dan barang siapa yang membaca 3 ayat, sebelum ni kita biasa dengar 10, ini ada hadis yang kata apa, 3 ayat sahaja kita baca daripada awal suratul kahfi, usima min fitnatid dajjal, pun sesiapa yang membaca 3 ayat ini tetap akan diselamatkan daripada fitnah dajjal. 3 ayat saja daripada awal surah Kahfi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa amalan kita membaca 6 ayat pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah dajjal, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita ada menyentuh tentang saktah pada ayat yang pertama, kan. Kemudian kalau kita tengok tajuk sikit saja pada malam ini. Kalau kita tengok pada ayat yang kedua, qayyara ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kan, hasana dia 2 baris, hasanan, kan, 2 baris. Tetapi apabila berhenti kita kena baca 1 baris saja. Sebab apa? Sebab dia dah jadi hukum apa situ? Kita jadi mat iwad. Dia dah ganti. Asalnya 2 baris, dia dah jadi 1 baris ketika berhenti. Jadi kita tak boleh kalau berhenti kita nak baca anna lahum ajran hasanan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ketika berhenti baris 2 tu dah jadi 1 baris. Sebab dia dah jadi hukum mat iwad. Jadi kena baca 1 baris sahaja yang berbunyi anna lahum ajran hasana ketika berhenti. Andai kata kita nafas panjang, kita nak baca dengan wasal ataupun kita tak nak berhenti, dia jadilah balik hukum yang biasa. Jadi hidup baliklah dua baris tersebut dibaca macam mana? Anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Hidup balik. Jumpa pula dengan mim yang ada sabdu, jadi kena dengunglah. Anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Sama juga ayat yang ketiga, makithina fihi abada. Kalau kita nak sambung, makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Kalau kita nak sambung. Tetapi kalau kita nak berhenti pada ayat yang ketiga, kita tak boleh baca makithina fihi abadan. Sebab apa? Sebab yang sama tadilah. Sebab dia dah bertukar jadi mat lain. Jadi kita kena baca 1 baris sahaja, makithina fihi abadan. Okey. Di situ satu tajuk yang kita pelajari pada malam ini. Kalau nak bahaskan tentang baris tu cantik lah. Kalau contoh ni sajalah kita nak congak-congak tajwid orang kata. Kita tengok ayat yang kelima, ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Tengok dekat ayat yang terakhir, kalimah terakhir, kadhiba. Kadhiba kan? Kadhiba tu kadiban lah kalau kita sambung kan. Tengok baris dia dua tu, baris dia tak sikit, satu depan, satu ke bawah sikit kan. Dia macam tu lah. Okey. Kalau kita tengok ayat yang ke-6, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Dua baris juga, tapi dua baris dia sama. Macam mana? Kenapa ada satu tulisan dia sama, satu tulisan dia beza? Ada yang ada jawapan? Ada. Ulang sekali lagi. Ayat yang kelima, ma lahum bihi min ilmin tu. Kalimah yang terakhir illa kadhiba. Kadhiba tu dekat ba tu dia punya baris dua baris. Dan dua baris dia tu tak sekata, orang kata. Dia satu ke atas, satu ke bawah sikit. Betul Kalau kita tengok ayat yang ke-6, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Dua baris dia tu, dua baris juga, baris atas juga, tetapi orang kata sama. Kenapa ada perbezaan di situ? Perbezaan tulisan. Sebab apabila baris tu tanwin baris atas ataupun baris bawah ataupun baris depan, apabila selepasnya huruf ikhfa, huruf ikhfa lah, huruf ikhfa ataupun huruf yang boleh didengung, contohnya idgham bi gunnah sebagai contoh. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Itu kita kena tengok kitab tajwid lah. Tapi yang senang dia, lepas tanwin tu ialah huruf yang kita dengung. Di sini hurufnya fa tu huruf ikhfa lah, dia dengung. Jadi kita kena tulisan tu dia jadi dua baris tidak sekata. Tetapi apabila selepas tanwin itu ialah huruf yang tidak dengung, pada ayat yang ke-6 barisnya sekata disebabkan ayat yang ke-7, huruf pertama ayat yang ke-7 ialah huruf hamzah. Hamzah ialah tergolong daripada huruf izhar yang tidak dengung. Jadi dia barisnya sekata. Okey. Mudah-mudahan dia memang sekali sebut ni, kalau tak biasa dengar dia macam pening sikit. Dua kali, tiga kali sebut kita dah dapat tangkap dah. Kalau kita tengok contoh lagi banyak, lagi senang kita akan macam ni. Penulisannya macam tu. Semua ni di dalam orang kata penulisan Dhabtul Quran. Cara kita nak tulis Al-Quran yang telah disepakati oleh para alim ulama lah. Okey. Ayat yang pertama kita telah bahaskan pada pertemuan yang lalu. Kita tengok pada malam ini ayat yang kedua dan seterusnya insya-Allah. Dan ayat yang kedua terjemahannya ialah qayyiman liyunzira ba'san syadida, yang berkeadaan lurus. Apa yang berkeadaan lurus ni? Itulah Al-Quran, supaya ba'san syadid, liyunzira ba'san syadida, supaya dia mengancamkan sesuatu azab yang langsung darinya, wa yubashshiral mu'minin, dan supaya menggembirakan bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, orang beriman yang mana? Yang beramal yang salih-salih, anna lahum ajran hasana. Subhanahu wa ta'ala, anna lahum ajran hasana, orang beriman dan beramal salih ni adalah sesungguhnya untuk mereka adalah balasan yang baik. Kemudian kata Buya Hamka dalam tafsir dia, yang berkeadaan lurus itu ialah apa dia? Ialah Al-Quran. Al-Quran sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Buya Hamka, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, kitab itu, kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menuntunkan menempuh jalan yang lurus itu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada ayat lain dalam suratul Isra.
inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya Al-Quran itu ialah paling lurus, dan hiya aqwam, ialah petunjuk yang paling lurus. Dan siapa yang membaca Al-Quran ni, kita tahulah kalau kita sembang tentang kelebihan Al-Quran, tentulah akan keluar hadis apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang kita baca Al-Quran bersungguh-sungguh setiap hari dan kita amalkan Al-Quran, memberi syafaat kepada si pembacanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, banyak pula orang yang nak melawan apa? Melawan ajaran yang ditinggalkan oleh ijma' para ulama dan juga qiyas. Kalau kita tengok sumber daripada hukum diambil, hukum-hukum ni ada Quran, hadis, ijma' dengan sepakati. Yang tidak sepakati ada seperti istihsan, istishab, maslahah mursalah dan sebagainya. Tu ialah dalil-dalil yang tidak disepakati. Maksudnya ada mazhab ambil, ada mazhab tidak ambil. Tetapi empat dalil ni, Quran, hadis, ijma', qiyas, semua ulama berpegang kepada. Maka siapa yang melawan, maknanya dia memang melawan ajaran Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang apa? Dia tidak orang kata apa, mempercayai waktu solat pula. Ada terbaca. Dia kata macam mana maghrib ni boleh masuk sedangkan matahari masih cerah lagi, sedangkan langit masih cerah. Dia kata apa? Kita ni sekarang ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab apa? Sebab dia dah start nak bantai lah. Dia kata apa, jabatan falak semua dah tak betul lah, apalah. Dia kata sekarang ni kita sama-sama kena lewatkan solat maghrib 10 rakaat, 10 rakaat, minta maaf, 10 minit. Biar bagi gelap dulu. Kemudian dia kata apa, zuhur pun kita kena lambatkan juga. Sebab apa? Sebab dia kata matahari tidak betul-betul ketika mana kalau kita tengok dalam kitab fiqh, memang ada cara-cara kita nak tengok masuknya waktu, kan? Contohnya kalau maghrib, matahari kena terbenam sepenuhnya. Kalau waktu zuhur, ketika mana kalau kita pacakkan satu tiang dan sebagainya, satu batang penyapu ke dekat tengah-tengah panas, dan matahari itu tak ada bayang, itu maknanya masuk waktu zuhur. Kemudian adalah waktu lain, waktu subuh dan sebagainya. Memang ada di dalam kitab menyebutkan cara-cara untuk kita mengetahui bagaimana masuknya waktu solat. Tetapi ini adalah dakwaan-dakwaan orang kata apa yang tidak berasas lah, kan? Dan bukan begitu pula, dia ajak pula dalam Facebook dia, betul ramai pula tu kalau kita baca komen dia, betul lah, betul lah, betul lah, inilah apa, ustaz-ustaz ni makan duit kerajaan, makan duit haram dan sebagainya, ikut je. Lepas tu dia orang kata apa pula, apa, Jabatan Falak ni dia ikut waktu yang terdahulu, dia tak buat kajian, tak ada kajian yang terkini pula. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita ikutlah. Sebenarnya apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Falak, Jabatan Mufti negeri-negeri, semua ialah bertepatan. Mereka ada kaedah-kaedah yang tersendiri. Ilmu falak ni dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan kita tengok matahari dah terbenam, tetapi langit cerah, tak boleh, maghrib tak masuk lagi. Tidak begitu. Bila orang tanya dakwaan tu, orang tanya apa kiraan tuan yang tuan dapat kata kita kena lewatkan waktu solat ni? Tak ada kiraan. Padahal kita mana
sesuatu waktu itu masuk, dia ada kiraan dia. Dia ada kiraan dia. Kemudian barulah dia kata begini dan begini dan begini. Sebab itulah kalau kita tengok tahun lepas ataupun tahun lepas sekali tak silap, bagaimana waktu solat subuh, kan? Solat subuh kita dianjak 8 minit, betul? Semua negeri dianjak 8 minit kecuali Kelantan dianjak tapi dianjaklah. Sebabkan apa? Jabatan Falak ni dia dah tengok dah kiraan tu dia ada berubah, maka diorang pun ubah dah waktu tu. Itulah maknanya memang Jabatan Falak ni dia sentiasa buat kerja lah, sentiasa buat kajian. Andai kata ada berlaku sesuatu, dia akan ubah lah. Tetapi benda tu berpaksikan dengan ilmu, bukan suka-suka je. Tuan-tuan perempuan dirahmati, Salam bagi tahu apa? Taraktu fikum amrain dan aku tinggalkan kepada kamu dua yang teguh dengan dua perkara ini, sunnah Nabihi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut, insya-Allah kita di landasan yang betul dan yang tepatlah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang seterusnya, qayyiman liyunzira ba'san shadida, liyunzira ba'san shadidan min ladun, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya dia mengancamkan suatu azab yang langsung darinya. Artinya, kata Buya Hamka, bahawasanya kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya itu berisi ancaman bagi barang siapa yang menyeleweng, membengkok atau menempuh jalan yang lain. Maka yang menyeleweng atau membelok daripada jalan lurus yang diturunkan dalam kitab itu akan tetaplah mendapat azab siksaan yang langsung daripadanya. Dan supaya, kemudian sambungannya, wa yubashshiral mu'minin, dan supaya menggembirakan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal salih-salih. Nampak? Al-Quran ni dia ada dua lah. Dia orang kata apa? Dia balance. Dia ada cerita tentang azab, dan Al-Quran juga ada menceritakan tentang balasan yang baik. Bukan sentiasa azab dia cerita dalam Quran ni. Memanglah banyak. Inna rabbaka lasyadidul iqab, azabun alim, azabun iqab, azabun syadid. Macam-macam azab Allah cerita dalam Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan apakah itu balasan yang baik. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, anna lahum ajran kabira, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan masuk syurga yang di bawahnya mengalir sungai, dan sebagainya, banyak. Maknanya Al-Quran ni balance lah. Ada cerita tentang azab, ada cerita tentang kebaikan ataupun kurniaan kebaikan yang akan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman pun ada. Kemudian kata Buya Hamka, dia kata dalam jiwa yang menyebabkan jelas terang jalan yang akan ditempuh selanjutnya, tidak terbelok lagi ke dalam belukar. Bagaimana sana memasang pelita, kan? Orang beriman ni jiwa dia terang, kan? Apabila jiwa terang, maka kita jumpalah ihdinas siratal mustaqim tu, jalan yang lurus ke syurga itu nampak. Maka kata Buya Hamka, perbuatan yang baik itu pun kelegaan dan kelapangan jalan hidup dan kegembiraan. Maka di akhir ayat datanglah janji yang pasti Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua yang terakhir, Allah Subhanahu wa sebut anna lahum ajran hasana, sesungguhnya baik. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dalam keadaan
mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Sebab itulah yang apabila dia dapat Islam, maka dia akan Islam sebelum dia. Kan? Orang mu'alaf ni biasanya dia betul-betul dia setelah kita dapat jumpa figure-figure yang besar juga dalam Malaysia ni, yang dulunya dia bukan Islam, tetapi bila Islam, Masya Allah, ilmunya tinggi, cakapnya cantik, kan, ilmunya tinggilah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Mereka ini dulu bukan Islam, tetapi apabila dapat mereka lah penggerak utama, penyokong utama Nabi dalam menyampaikan dakwah, sehingga kan para sahabat ni tidak ada yang murtad, tidak ada yang patah balik, dan adalah yang kata, ada setengah pandangan kata ada juga sahabat yang patah balik murtad, tetapi itu ialah pandangan yang dhaif lah. Pandangan yang kuat kata tak ada sahabat yang murtad semula. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya diancamnya orang-orang yang berkata Allah Subhanahu dah masuk dah. Memang ayat-ayat yang depan daripada surah wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya diancamnya orang-orang yang berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala ada anak. Memang Allah Subhanahu wa taala akan rejam mereka yang berkata sedemikian rupa. Tidak boleh. Berkaitan agama ni ialah perkara berkaitan dasar. Akidah rosaklah agama seseorang itu. Kita mempelajari hukum hakam fardu ain, hukum hakam tentang solat, zakat, wajib kita kena pelajari. Apa-apa kuliah, apa-apa kelas berkaitan dengan akidah, kita kena ikut. Kalau kita tak tahulah, kalau kita ada ilmu tak apa. Tetapi perbahasan akidah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang tak ada akidah ni, dia gaduh sikit memang dia. Sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah berfirman apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan ayyushraka bihi, sesiapa yang syirikkan dia. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampun. Dan Allah kata apa? Dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan selain daripada syirik tadi. Dosa syirik Allah taala, syirik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesat-sesatnya lah. Memang satu je dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampun, iaitu dosa syirik. Jadi orang yang tidak kuat akidah ni, dia memang bahaya. Imannya goyah, dia punya akidah dia pun berbahaya. Dia cepat percaya kepada bomoh lah. Kemudian kalau ada satu ajaran tentang macam Rasul Kahar dulu kan, Rasul Melayu, kalau orang tak kuat akidah dia memang akan ikut. Kemudian ada juga dulu Ayah Pin. Ayah Pin dulu pun ramai juga pengikut dia, bukan main lagi kan. Basuh entah ada cekam ke tidak apa semua, minum pula kan. Bahaya tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita tengok, dia viral bulan dalam tahun lepas lah, tahun lepas macam tu lah. Ada PMYT,
perjalanan mimpi yang terakhir. Bisa dengar kan? Perjalanan mimpi yang terakhir. Diasaskan oleh Masyitah Abdul Jalal. Abdul Jalal. Ataupun dikenali sebagai Sitah An-Nur. Dia tentang apa? Dia mimpi yang terakhir. Viral lah video ni. Sampaikan Jabatan Agama terpaksa ambil tindakan dan tahan dia lah. Katanya apa? Dia ni diceritakan tentang bahawasanya Perang Dunia Ketiga akan berlaku bermula di Sabah. Macam mana dia justifikasi Sabah tu tak tahu. Kenapa tak mula kat USJ kan? Dia dapat satu mimpi. Ramai pengikut dia. Dia ada 22 channel Telegram. Saya masuk dalam tu satu. Saja. Mimpi saja. Cerita dia mimpi. Dia ni macam jadi orang kuat lah. Jadi dia mimpi apa? Dia mimpi kita ni kena selamatkan diri, masuk dalam hutan. Kita kena larikan diri masuk dalam hutan. Boleh balik buka perjalanan mimpi yang terakhir. Ada video dia, ada lagi di Facebook. Tadi petang saya tengok. Di YouTube tak pasti. Ada lagi lain macam betul video dia. Masyitah Abdul Jalal. Tengok boleh, jangan ikut pula. Memang tak betul. Dia kata apa lagi? Dia kata apa? Dia dapat mimpi yang dia ni, dia dah round satu neraka. Neraka di akhirat tu, dia dah round dah. Punya pelik pun ada orang ikut. Kemudian dia kata dia dah round padang mahsyar. Kemudian dia jumpa pula Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dia jumpa dekat tingkat 2. Tingkat 2 kat mana? Dekat syurga. Syurga pun dia dah pergi. Hebat dia. Kemudian dia nampak titian sirat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, oh malaikat ada pengiring. Kemudian dia nampak keindahan syurga dan lain-lain lah banyak. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok video tu, Sitah An-Nur ataupun perjalanan mimpi yang terakhir tu, dia dah cerita. Allahu Akbar. Memang sangat bahaya. Sangat bahaya tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita kena jagalah akidah kita. Bukan akidah kita saja. Kadang-kadang kita ni tak apalah, kita datang kuliah kan? Ada orang bagi peringatan. Macam mana anak-anak kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Bahaya. Ni yang nak kata, ada dengar cerita kiamat? Ada dengar? Banyak cerita pula. 900 macam-macam. Dulu 2012 kan? Dulu tahun 2012 kiamat. Dulu ada ceritalah. Ni cerita jadi kat diri saya sendirilah. Ada seorang kawan. Waktu tu kita orang baru nak PMR. Lama dah lah. Sebelum 2012. Umar hang kena zikir banyak-banyak. Kena banyakkan zikir, kena banyakkan tahajud. Muka hang lagi dan Imam Mahdi. Kan nanti Imam Mahdi. Kita tak nampak muka hang lagi dalam tentera Imam Mahdi. Jadi perbanyakkan zikir dan perbanyakkan tahajud. Pesan dia bagus. Tetapi dia punya kepercayaan tu tak betul. Sebab dia kata apa? 2012 dah nak kiamat dah. Sekarang dah 2022, dah 10 tahun dah. Tak kiamat-kiamat lagi. Bukan kita nak mempersendakan hari kiamat tu. Hari kiamat itu sudah pasti benar. Memang tak ada siapa boleh sangkal. Dia ialah satu perkara, satu benda yang akan terjadi. Tetapi kita bukanlah orang yang mampu untuk predik bila nak jadi. Allah kata apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Suratul Luqman ayat last sekali. Kata Allah apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sahajalah ilmu berkaitan hari kiamat. Bila nak jadi, bila masanya,
semua Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lagi, bukan tentang hari kiamat, apa yang nak jadi esok pun tak ada siapa tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu tak ada siapa yang tahu bi ayyi ardin tamut, di manakah dia akan mati. Innallaha alimun khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Bukan kita pun tak tahu bila nak kiamat. Kafir ada tanya dah, benda ni Allah cerita dah dalam Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, dan orang tanya dekat Nabi SAW, bila hari kiamat ni nak berlaku? Nabi berkata apa? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Nabi kata apa? Katakanlah, sesungguhnya ilmu berkaitan tentang hari kiamat ni Allah Subhanahu wa Rabb aku, Tuhan kita, Allah Subhanahu tahu. Macam mana Rasul Melayu ni tahu? Macam mana yang lain-lain tu tahu? Nabi pun tahu. Semuanya rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu beramal. Kita perlu mempertingkatkan amalan kita, banyakkan pelajari ilmu akidah, ilmu fardu ain. Kita persiapkan diri dengan amalan-amalan, dengan zikir-zikir dan sebagainya. Itulah persiapan kita. Dan bukan kita packing barang masuk dalam hutan macam ajakan perjalanan mimpi yang terakhir ni. Bukan. Itu salah, sangat salah dan menyimpang. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya diancamnya orang-orang yang berkata bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Ini pula cerita tentang apa? Bagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahawa Allah itu beranak, dan anaknya itu ialah malaikat-malaikat itu. Ini boleh hamka cerita. Dan malaikat-malaikat itu adalah perempuan. Dia kata malaikat perempuan pula. Lalu mereka dirikan sebagai berhala, sebagai Al-Lata, Al-Uzza atau Manat yang besar. Semuanya itu dimuannaskan, dianggap wanita belaka. Dan perkara ini, kalau kita nak baca perbahasan, kita boleh cari perbahasan yang diceritakan oleh Dr. Fadl Hasan Abbas. Dr. Fadl Hasan Abbas ni ialah seorang tokoh ulama daripada Syria. Dia ada menulis satu buku yang dia rad ataupun dilawan balik hujahan-hujahan yang ditulis di dalam Britannia Encyclopedia. Britannia Encyclopedia ni dia ceritakan tentang apa yang ada dalam dunia ni lah, dalam dunia ni. Dan bila sampai part Quran, dia ada cerita Nabi Muhammad dulu pernah percaya kepada Tuhan tiga dan sebagainya. Maka datang seorang pejuang Islam, Dr. Fadl Hasan Abbas ni, dia menceritakan, dia melawan semua teori-teori tersebut. Kita boleh baca lah. Dan dia karyanya juga sudah diterjemahkan, yang bertajuk Wacana Al-Quran, dan diterjemahkan oleh sekumpulan profesor-profesor dan doktor, dan diketuai oleh Profesor Dr. Zulkifli. Ada bukunya yang bertajuk Wacana Al-Quran. Kita boleh tengok, ambil, beli dan bacalah buku tersebut. Tuan-tuan perempuan, tidak memberi keizinan kita, dan pada ayat yang keempat, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan teruskan dengan ayat yang kelima, dan seterusnya sampailah ayat yang ke 9 nanti barulah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Sekarang ni cerita tentang akidah, tentang Al-Quran, tentang akidah lah. Kemudian sampai ayat yang ke-9 barulah bermulanya Ashabul Kahfi, insya-Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita akan sampai, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang buruk itu daripada kelemahan diri sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah,
wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wasyaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.